Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita masuk sikit bab mukaddimah dia untuk Fathul Afal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca reka-reka, baca biasa-biasa. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab faqala warattilil qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Wassalatu wassalamu ala muallimil haq sayyidina al-habib Muhammad al-Fatih al-Khatim al-Nasir al-Hadi al-Qail. Iaitu selawat dan salam ke atas guru yang sebenar, iaitu Sayyidina, penghulu Sayyiduna Al-Habib, iaitu penghulu kekasih, iaitu Muhammad Al-Fatih, yang pembuka, Al-Khatim, yang penutup, yang menutupi, Al-Nasir, iaitu yang menjadi penolong, Al-Hadi, iaitu memberi petunjuk, Al-Qail, yang berkata khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu wa 'ala alihi wa sahbihi. Sebaik-baik barang siapa, sebaik-baik man ta'allama, sebaik barang siapa yang mempelajari, ta'allam al-Qur'ana, mempelajari Al-Quran itu, wa 'allamahu, sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran itu, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarnya selepas dia belajar Al-Quran, tak kiralah ilmu apapun. Wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim, amma ba'. Dan ke atas sahabat juga. Sahabat ni ke atas keluarganya. Keluarga ni ada tiga macam lah. Wa 'ala alihi, kita tak urai lah. Wa 'ala alihi, ada alihi tu ada makan doa, ada makan zakat, ada makan makan takwa, makan apa ni? Makan kepujian. Makan kepujian, iaitu orang yang bertakwa lah. Wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Tu. Amma ba', adapun kemudian daripada tu, kemudian daripada basmalah, hamdalah, wassalatu wassalam, patu wa ala alihi wa sahbihi, wassalatu ala muallimin ala haqq as-sayyidina Muhammad. Tu. Menjadi kewajiban kepada setiap muslim mengetahui teknik-teknik ni mukadimah dia lah, membaca Al-Quran dengan betul dan sahih seperti mana ia diturunkan. Jadi kita ni misalnya kata kewajipan bagi setiap orang muslim ni untuk mengetahui cara teknik membaca Al-Quran dengan betul, yakni dengan bertajwid lah, dan sahih, iaitu sahih, iaitu dengan cara yang ditunjuk oleh cara pembacaan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengambil dengan Jibril, gitu. Lagu mana? Seperti mana ia diturunkan, seperti mana ayat itu diturunkan, Jibril kepada Nabi, melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berdosa bagi orang yang berjatuh ke dalam lahan, iaitu kesalahan, iaitu kesalahan, sedangkan dia masih berdegil, tidak mahu belajar cara-cara membaca Al-Quran. Melainkan jika orang ni dah belajar dah, habis banyak guru dah, syekh ni, ustaz ni, macam-macam asatizah dia pergi baca Al-Quran, tapi sebutan Al-Quran dia masih tak fasih. Orang ni tak dimaafkan kerana pelak dia.
Melainkan orang yang tidak mahu belajar Al-Quran dengan maksudnya tak mahu pergi belajar. Zaman kecil tak mahu dah belajar, besar tak mahu belajar dah. Kau tua tak mahu juga belajar. Itu masalah juga. Itu yang berdosanya. Itu perbahasan yang kena panjang lah. Kita tak mahu panjang. Atas niat inilah kami terpanggil untuk mengarang, kami itu musannif lah, iaitu Al-Faqih Muhammad Tariq As-Siddiq bin Cik Ahmad Al-Qadahi ni, guru hamba sendiri, Ustaz Tariq ni. Atas inilah kami terpanggil untuk mengarang ataupun menyusun syarah matan Tuhfatul Atfal, iaitu syarah Tuhfah Al-Atfal di dalam bahasa Melayu, kerana susah didapati syarahannya di dalam bahasa Melayu. Bahkan kitab ini sekarang ni mungkin ada dah banyak dah. Bahkan kitab ini dikarang menggunakan tulisan Jawi demi memartabatkan tulisan tersebut yang semakin dilupakan. Juga atas galakan sahabat-sahabat, iaitu sahabat-sahabat Ustaz Tariq sendiri masa di Mesir dululah, masa yang ngaji di Mesir, di Syubra dengan Tanta dulu tu, yang ingin memahami matan dengan cara mudah, sedangkan kami bukanlah ahlinya. Dengan apa ni, dengan tawaduknya musannif ni, melainkan mengharapkan taufik dan rahmat daripada Allah untuk menyiapkannya. Dan kami namakannya dengan Nurul Jamal. Nurul Jamal iaitu cahaya kecantikan, iaitu cahaya kesempurnaan. Cahaya kesempurnaan kerana kerana cinta yang mendalam kepada Tuan cahaya keciptaan, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mula mengarang kitab ini pada tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijrah, sehari selepas sambutan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni pun bulan Maulid dah. Hamba pun start baca bulan Maulid dah. Start bukan baca ni, sekarang untuk sekadar kongsi lah. Baca kena depan-depan, baru short sikit. Hamba pun baca depan-depan. Ataupun boleh juga online. Online juga boleh, kena buat live. Ini sekadar untuk pengetahuan sahaja. Dan disiapkan sebelum hari ulang tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut tahun Masihi, iaitu sebelum 20 April, yakni pada tahun yang sama. Niat mengarang kitab ini, niat musannif ni untuk mengarang kitab ni timbul selepas kembalinya kami ke tanah Mesir daripada daurah Saifiyah. Ni masa ni rasanya daurah Saifiyah ni musannif ni guru hamba lah. Beliau pergi mengikut daurah di Yaman, iaitu Darul Mustafa. Yang ke-19 di Darul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di Tarim Hadarul Maut, iaitu satu bandar di dalam negeri satu perkampungan di Tarim, iaitu Tarim tu bandar rasa nasilah. Hadarul Maut ni satu pekan rasa. Hadarul Maut satu tempat dinamakan Hadarul Maut, Yaman. Di sanalah kami dipanggil untuk bermuzakarah matan Tuhfatul Atfal. Sana pun ada orang panggil untuk muzakarah matan Tuhfatul Atfal dan matan Muqaddimah Al-Jazariyah secara kecil-kecilan oleh pelajar-pelajar Malaysia di Mesir dan di Jordan yang turut sama mengikuti daurah As-Saifiyah. Kemudian pelajar-pelajar daripada Malaysia dan pelajar-pelajar di Tarim sendiri terdiri daripada pelajar-pelajar Malaysia, Patani, Kemboja, Indonesia dan Yaman. Ada juga daripada pelajar-pelajar daripada Malaysia dan pelajar-pelajar di Tarim sendiri terdiri daripada pelajar Malaysia, Patani, Kemboja dan Indonesia dan Yaman. Syukur yang tidak terhingga kami panjatkan ke hadrat
hadrat ilahi atas segala nikmat yang diberi. Di antaranya penerimaan kitab ini Nurul Jamal Syarah Matan Tutufatil Atfa, yang disertakan juga risalah Tanbihul Qari. Pada akhir ini adalah Tanbihul Qari. InsyaAllah kita selesai baca kitab ni, InsyaAllah untuk pengetahuan saja. Di sisi pelajar-pelajar ilmu, terutama pelajar Al-Azhar Al-Misri, Matan Tufatul Atfa merupakan matan yang ringkas dan padat yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, seorang alim qiraat yang makruf, yang terkenal daripada Tonta, Mesir. Matan ini sangat masyhur dan telah disyarahkan oleh puluhan masyayikh, di antaranya beliau sendiri, pengarang sendiri, dan Syekh Ali Dabak rahimahullah, iaitu Syekh Sulaiman Jamzuri sendiri pun mengarang syarah Matan Tufatul Atfa. Ada nama apa? Fatihul Atfa, tak ingat dah. Ada hamba pun ada kitab dia. Dan Syekh Ali Dabak rahimahullah ta'ala, ia disusun dalam bentuk nazam bait syair menurut rentak Bahrul Rajas, dan hanya mengandungi 61 bait supaya mudah dihafal. Matan ini dipelajari oleh kanak-kanak dan dewasa kerana ia menjadi pelita bagi mubtadi, bagi pemula lah. Pemula mubtadi ni tak kira, bukan mubtadi maksudnya umur 6 tahun tak. Kalau jenis umur 70 pun, kalau tak pandai lagi, mubtadi juga panggil. Walaupun dalam ilmu tajwid sekalipun, kalau umur 70 tak pandai lagi tajwid, mubtadi lagi. Umur 70 sekalipun, dia tak kira umur ni. Tu. Menjadi pelita bagi mubtadi dan peringatan bagi muntahi. Bagi peringatan lah, untuk muntahi, untuk yang sudah peringkat atas. Bahkan diambil berat oleh masyayikh Al-Quran di seluruh dunia, di seluruh dunia Islam, terutama di bumi Arab, dan diberi ijazah kepada sesiapa yang mempelajari dan menghafalnya. Dan kami datangkan selepas itu Tanbihul Qari, yang merupakan hasil daripada talaqi dan pembelajaran Al-Quran serta tajwid daripada masyayikh di Malaysia dan Mesir selama belasan tahun. Begitu juga kami kaji selidik terhadap kitab-kitab lama maupun yang terkini di dalam bidang ilmu tajwid, resam dan dabak. Dab ni ilmu simbol Al-Quran, ilmu simbol. Dia ada simbol bagi atas tu depan, bagi bawah gana, titik-titik, ada titik-titik dia. Itu ilmu dab. Ianya risalah yang membentangkan fawaid dan rahsia, iaitu Matan Tufatul Atfa ni membentangkan rahsia, faedah, segala faedah dan rahsia ilmu tajwid yang tidak diketahui ramai. Skop kajian risalah ni hanya terbatas pada riwayat Hafs daripada qiraat Asim Tariq Asy-Syatibiyah radhiyallahu anhum, sebagai persediaan melangkah masuk ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu Tariq At-Tayyibah, yang mempunyai 52 turuk. 52 turuk ni, iaitu ada mempunyai 52 sanad. Tariq Tayyibah ni iaitu Imam Jazari lah. Imam Jazari ni. Syekh Ali Dabak ni wafat tahun 1380.
Syekh Ali Tabak wafat ni. Tu. Fokus kami ialah apa ni? Limas dan dewasa, remaja dan dewasa atau mutawasit atau peringkat pertengahan di dalam bidang tajwid. Riwayat Haus daripada Asim Tariq Asy-Syatibiyah radhiyallahu anhu, dan kadang-kadang kami kemukakan juga riwayat dan qiraat lain sekiranya diperlukan. Tu. Jika diikutkan, kitab ini masih belum sempurna. Banyak lagi bab-bab dan fawaid yang tidak kami kemukakan supaya tidak memberati pembaca-pembaca sekalian, dan ia akan disempurnakan di dalam kitab Al-Fatihatul Hidayah Syarahul Muqaddimah Al-Jazariyah, insya-Allah. Tapi tak siap-siap lagi. Bak Ambo tanya dia, bila Ustaz nak siap? Tak siap-siap lagi. Dia pun banyak kerja juga. Perhargaan yang tidak terhingga kepada seluruh masyayikh kami, terutama masyayikh tajwid dan qiraat, yang banyak memberi tunjuk, ajar dan bersabar dengan tingkah laku pelajar-pelajar mereka. Khususnya Syekh Abdul Qadir Muhammad Tamam Al-Ausi, Syekh Dr. Muhammad Mustafa Ulwah, dan Syekh Walid Abdullah Al-Fas, hafizahumullah ta'ala. Kesemua itulah perhargaan dan cinta yang tidak berbelah bagi kepada kedua ibu bapa yang banyak berkorban, mengasuh, mendidik dan menjaga kehidupan. Seterusnya kepada abang, kakak dan adik-adik yang berterusan memberi dorongan dan sumbangan. Kami amat berterima kasih kepada Markas Al-Itqan, terutama mudirnya Fadilatul Syekh Ashraf Hamid Usaid Hassanain, yang menggunakan kitab kami yang tidak seberapa ini di dalam kelas pengajian dan daurah yang beliau jalankan di Mesir. Tidak lupa kepada kawan-kawan, yakni tenaga kerja Markas Al-Itqan, di antaranya Ustaz Abdul Hadi bin Ismail, Ustaz Muhammad Syafiq bin Muhammad Afizuddin, Ustaz Muhammad Faisal bin Ismail, dan adik kami Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, yang banyak membantu di dalam urusan percetakan, pemasaran dan penghantaran kitab ini sehingga memudahkan para pelajar memperolehinya. Juga kepada kawan-kawan seperjuangan antara Al-Akhi Abdul Aziz Usamah Al-Misri yang memberi sedikit sebanyak buah fikiran, dan Al-Akhi Muhammad Syafiq bin Muhammad Hafizuddin yang merupakan juru taib kitab ini, yang banyak menghabiskan masa, tenaga dan harta sehinggalah siap kitab yang berada di tangan kita ini. Dan kepada seluruh ahli kampung kami dan muslimat yang membantu secara langsung maupun tidak, jazakumullahu khairan katsira. Kami mengharapkan usaha kami yang sedikit ini diterima di sisi Allah Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan muslimin, dan pahalanya kami hadiahkan kepada Muallimul Haq Sayyidina Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kepada segala guru, yang memberi nur kepada hati-hati yang buta sehingga ia dihabis menjadi cantik. Jikalau terdapat pada kitab ini sebarang kekurangan atau kesalahan, ia datang daripada tangan ini yang banyak berdosa. Merendah diri penulis ini dan harap dimaafkan, kemudian ditegur supaya tersebar manfaat kepada sekalian muslimin. Berkatan Imam Syatibi rahimahullah ta'ala di dalam matan Aqidatul Aqrab, man aba aiban lahu uzrun fala wazara yunzihi min azamatil lawmi muttabira wa innama hiya a'malu biniyatiha
khuz ma safa wahtamil bil afwi ma kadar. Bermaksud barang siapa yang menaibkan orang yang baginya uzur lagi tidak berdosa, diselamatkan, yakni orang yang diaib daripada niat-niat celaan, dikembalikan celaan itu kepada pengaib. Dan sesungguhnya amalan pada niatnya. Ambillah barang bersih dan berpeganglah dengan kemaafan pada barang keruh, yakni yang salah. Semoga semua usaha kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk memetabatkan Al-Quran dan ulumul Quran. Okey. Kita masuk kepada untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.